الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal dan seterusnya para asatizah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah dan kurniaannya kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ni, walaupun dalam keadaan hujan, kuat hujan. InsyaAllah kita sambung pada malam ni kitab Bahjatul Marudiyah oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Muka surat 148. Kita masih lagi membicarakan tentang 9 sebab jadi muwafiqah. 9 sebab jadi muwafiqah. Malam ni kita sentuh yang ke-9. Yang ke-9 merupakan yang terakhir di dalam tajuk ini, iaitu berkaitan sebab menjadi muwafiqah. Sebut bagus-bagus muwafiqah, bukan munafiqah. Itu lain.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Masalah ke-9 dan dihubungkan kepada aturan dua masalah yang pertama daripada tiga masalah itu, serta masalah ketiga yang berlaku khilaf padanya, ialah masalah orang yang lupa bahawa ia mengikut imam. Dia lupa mengikut imam. Dia takbir sama-sama imam, okey dah. Tapi dia terlupa dia tu ikut imam. Tak tahu apa di khayalnya. Tiba-tiba imam sudah rukuk, baru dia teringat yang dia rupanya sembahyang berjemaah. Tapi mula awal-awal memang dia ingat sudah dia ikut imam, cuma di pertengahan. Contohnya ketika ia dalam sujud, kemudian ia teringat bahawa dirinya adalah makmum. Apabila dia berdiri daripada sujud, didapati imamnya telah rukuk atau hampir hendak rukuk, maka kata Al-Allamah Syekh Romli, hukumnya adalah seperti orang muwafiq jua. Dan kata Al-Allamah Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, hukumnya seperti orang masbuk. Ini contohnya. Sujud yang kedua, lama dia sujud, entah apa di khayalnya, imam sudah berdiri. Maknanya imam sudah berdiri daripada sujud. Jadi dia ni masih sujud, dia tak sedar yang dia itu adalah makmum. Patutnya dia ikut imam lah, tapi dia tak sedar. Sedar bila imam sebut Allahu Akbar, rukuk. Baru dia sedar dalam sujud keduanya itu. Ada dua pandangan, ni khilaf. Boleh jadi muwafiq, boleh jadi masbuq. Menjadi muwafiq bila dia sedar begitu imam sudah berdiri, imam sudah qiyam, lalu imam nak rukuk, baru dia sedar daripada sujud dia, maka dia boleh follow lagi berdiri, kemudian dia sempurnakan bacaan suratul Fatihahnya. Jangan sampai tertinggal 3 rukun panjang. Itu dikata sebagai muwafiq menurut kalam daripada Syekh Romli. Adapun berkata Syekh Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan bahawa ianya masbuq. Masbuq macam mana? Sekiranya imam sudah rukuk, dia masih sujud, baru dia sedar, baru dia ikut imam, maka ketika itu dia terus qiyam, tak perlu sempurnakan bacaan Fatihahnya, maka dia sempat rukuk bersama dengan imam. Tapi Fatihahnya tak dibaca sebab dia dah terlambat, maka ia hukumnya masbuq. Rakaat tu dapat ke tidak? Rakaat tu dapat sebab dia sempat lagi rukuk bersama dengan imam. Kira-kiranya kalau dia bangun daripada sujud, imam sudah rukuk, lalu dia bangun Allahu Akbar, dia qiyam, kaya dia nak rukuk, imam bangkit daripada rukuk, hukum tetap masbuq, tetapi rakaat tu dia tidak dapat. Dah dapat rakaat, tak dapat rakaat ni, dia kena sempat rukuk bersama dengan imam. Tapi kata Ibn Hajar Al-Haythami, dia kata ini disebut sebagai masbuq.
Syekh Ramli kata, sempurnakan, boleh. Sempat lagi engkau menyempurnakan Fatihahmu, jangan tertinggal 3 rukun panjang, maka dipanggil sebagai muwafiq. Itu yang masalah ke-9. Kalau kita tengok keadaan ni, 9 perkara ni, ada kalanya dia khilaf, ada kalanya dia ada beberapa situasi yang mengatakan dia bukan khilaf dan dia jumhur muwafiq. Ala kulli hal, kuncinya apa dia? Jangan tertinggal 3 rukun panjang. 3 rukun panjang apa dia? Rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Maknanya sujud kedua itu yang terakhir. Inilah semuanya hukum bagi orang muwafiq. Selama ni kita sembahyang macam mana tau? Kan? Aku muwafiq ke aku masbuk? Masuk tak masuk lagi? Kira-kira selama ni alhamdulillah kita tahu 9 keadaan itu sebab menjadi muwafiq. Kita dah faham, mudah-mudahan dapat memperbaiki solat kita, khususnya dalam kita solat berjamaah. Tajuk seterusnya yaitu hukum masbuq. Hukum masbuq dalam berjamaah ni, dia ada 2 hukum saja, muwafiq dan juga masbuq. Apa makna muwafiq? Muwafiq ni dia sempat Fatihah bersama dengan imam. Adapun masbuq ini, bismillah. Perbincangan seterusnya ialah hukum orang masbuq. Orang masbuq ialah lawan orang muwafiq, iaitu orang yang menjadi makmum kepada seorang imam tetapi tidak memperolehi masa yang memadai untuk membaca Fatihah dengan kadar pertengahan, bukan dinisbahkan kepada bacaan dirinya dan bukan juga dinisbahkan dengan bacaan imamnya, sama ada imam berada pada rakaat pertama atau rakaat yang lainnya, kerana masbuq boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat dalam 4 rakaat. Boleh berlaku. Apa kita faham sebelum ni? Bahasanya yang kita tahu, bila kita sudah terlewat 1 rakaat ataupun kita tidak dapat ikut bersama dengan imam 1 rakaat, itu saja kita faham itu masbuq, kan? Tetapi masbuq ini boleh berlaku sama ada rakaat pertama ataupun rakaat seterusnya. Begitu juga muwafiq. Muwafiq ni boleh berlaku pada rakaat yang pertama ataupun rakaat seterusnya. Cuma dia kata masbuq ini bila seorang makmum tidak memperolehi masa yang memadai untuk membaca Fatihah bersama imam. Tak ada masa dia, tak cukup masa. Tak cukup masa pada kadar tidak, bacaan itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi kalau jumpa imam ekspres, itu jadi masalah. Silap-silap hari bulan kita semua yang makmum ni masbuq, kan? Sebab berlakunya masbuq juga ada 3 saja. Yang pertama, seseorang menjadi masbuq disebabkan berlakunya kesesakan atau lambat pergerakannya. Sesak 1,
mungkin kita bertemu dengan imam yang sangat-sangat cepat. Yang kedua, makmum ni dia pelbagai keadaan. Ada yang muda, ada yang dewasa, ada yang belia, ada yang beliau-beliau. Yang naik dari sujud nak naik kepada rakaat seterusnya, yang muda ni tuan-tuan cukup dengan kuda-kuda lututnya, naik terus. Tapi kita yang berumur ni kadang-kadang mau naik tu tak cukup dengan lutut, tangan pula tolong tolak lagi, kan? Ambil masa lagi. Maknanya keadaan makmum yang tu kadang-kadang orang jadi imam ni dia kena raikan keadaan makmum. Janganlah baca terlalu cepat, pergerakan pun jangan terlalu cepat, memadai, sederhana. Jadi maknanya dia kata masbuk ni disebabkan berlakunya kesesakan atau lambat pergerakan. Sesak ni dari segi sudut, kita berhadapan dengan imam yang bacaannya cepat. Tu bila daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua, kan bila imam sebut Allahu Akbar, dia sudah sampai qiyam, makmum baru mau naik. Bila makmum baru mau naik, imam ni dia baca Fatihah tu kadang cepat. Dia sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ni baru naik qiyam, baru mau mula bismillahirrahmanirrahim, kan jauh sudah itu. Jadi imam sudah waradhdallin, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dia keadaan ni kadang-kadang itulah boleh menyebabkan kita tu menjadi masbuk. Bila berlaku begini, macam mana Fatihah kita? Kita nak kejar macam mana? Tapi kalau kita berbalik kepada hukum muafiq tadi, boleh sempurnakan lagi Fatihah kita selagi mana tidak tertinggal 3 rukun panjang. Tapi kalau sekiranya kita ni juga lambat masuk dalam jemaah, imam sudah pun membaca surah contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kita pun Allahu Akbar. Ketika itu imam rukuk, mana kita tak sempat nak sempurnakan Fatihah kita, ketika itu boleh terus rukuk. Sebab dah tak sempat, tiada masa untuk kita menyempurnakan Fatihah kita. Yang kedua, sesetengah daripada orang masbuk itu adalah orang muafiq yang telah lalu, yang disebabkan terpaksa mengerjakan mengikut tertib sembahyangnya. Tiba-tiba dia bangun untuk qiyam, didapati imam telah rukuk atau hampir kepada rukuk, maka ia dihukumkan sebagai orang masbuk. Macam tadi kata Syekh Ramli, keadaan itu macam tadi, lupa kan masalah sujud ni. Ini kelambatan dia, lambat dia untuk naik qiyam, imam pula cepat, lalu kita nak sempurnakan bacaan Fatihah kita tu tak sempurna. Tapi kata Syekh Ramli, sempurnakan, jangan tertinggal 3 rukun. Okey, kita muafiq. Boleh jadi masbuk, boleh jadi masbuk, iaitu bila mana kita bangun, ketika itu imam sudah rukuk, dan kita ketika itu pun terus lepas qiyam kita baca, ambil yang mana saja kita boleh sempat baca, terus kita ikut rukuk. Mana itu hukumnya masbuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan sesetengah daripada makmum yang dihukumkan sebagai masbuk itu disebabkan kelakuan kebanyakan imam yang mempercepatkan bacaan sehingga makmum yang berdiri daripada sujud tidak dapat membaca Fatihah dengan sempurna dalam qiyamnya. Tiba-tiba imam sudah rukuk.
Kita sebut tadi itulah. Sebab kerana imam cepat bacaannya. Kalau baca secara jahar, imam ni okey bacaan dia, tertib. Tapi pada rakaat yang ketiga dan keempat yang bacaannya kena slow, macam Fatihahnya tu satu nafas. Ada ni kita jumpa. Ni pelik bin ajaib. Cepat betul baca. Saya pun dah tahu macam mana dia baca Fatihah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa dibacanya. Dhalin amin. Kita tuan-tuan baru Ar-Rahmanir-Rahim. Dia sudah rukuk. Wih, cepat juga dia. Lepas tu, itu satu hal. Jumpa bacaan imam yang pada bacaan sir, bacaan slow ni, dia cepat. Kalau dia bacaan dia jahar, Fatihahnya jahar, jelas, itu tak apa, kita boleh agak. Ada juga imam yang jenis lambat pun ada juga. Kita sudah baca Fatihah, cukup pula baca surah. Kalau boleh baca ulang sekali Fatihah pun dia tak selesai lagi. Ada juga jenis imam begini. Itulah tuan-tuan, ingat senang kamu jadi imam ni. Payah ho. Imam ni tanggungjawab dia besar. Nak kata meraihkan makmum ni tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ni. Tu kadang-kadang tertib kita dalam kita solat. Bacaan kita jangan lambat, jangan juga cepat. Bacaan kita tu, kalau yang baca slow ni imam, kita lah semua, kita bacaan kita tu supaya kita sendiri yang dengar, dan kita boleh agak kelajuan dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kalau bacaan begitu okey. Ini kadang-kadang kita pun itulah, Fatihah ni lafaz, kena dilafazkan. Jangan Allahu Akbar nampak khusyuk, mulut siap berkumit-kumit, tapi tiada lafaz. Sebut Bismillahirrahmanirrahim, tiada lafaz, mulut orang Sabah bilang macam babau tu kan, dia mulut dia okey, tapi dia ada lafaz. Tak sah solat kita. Fatihah baca tak dilafazkan, tak sah. Tu kadar bacaannya, kurang-kurangnya kita yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita yang dengar sendiri. Jangan pula terlalu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang sebelah terganggu, orang soft tiga di belakang pun kuat. Kita pun dia pula alhamdulillah, kita tak masuk-masuk, ada gangguan. Tak boleh pula. Tu mau kena mengaji tuan-tuan, kita kena belajar ni. Bagi kita okeylah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bagi kita okey kononnya, tidak. Nabi tak ajar suruh, Nabi tak suruh pun buat begitu. Susah tuan. Orang jadi imam ni bukan mudah. Yang mengomplain imam ramai. Komplain imam ramai. Imam lambat pun dikomplain, imam cepat pun dikomplain. Betul tak? Tapi kalau tarawih imam cepat, tu no komplain. Nak dikomplain. Bahkan kata imam terbaik hari ini 20 rakaat 30 minit saja imam, memang kau lah imam. Kalau boleh 30 Ramadan ni kau sajalah. Jadi bukan senang jadi imam ni. Kadang-kadang dia mempengaruhi hukum. Boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka wajiblah bagi makmum itu turut rukuk bersama imam, kerana ia seperti orang masbuq dan ia turut mendapat rakaat itu. Walaupun yang demikian berlaku pada setiap rakaat. Mana kecepatan imam tu
Kalau kita tak sempat baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, pop, imam sudah rukuk. Sebab kita tadi diam tu, dengan pergerakan dia, imam dia laju. Maka sekadar itu, imam sudah rukuk, kita ikut rukuk. Itu kira masbuk. Masbuk. Walaupun ia tidak dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya, hukumnya masbuk. Patu Fatihah macam mana? Tak baca. Bukan tak baca, tapi tiada masa bersama dengan imam untuk baca. Lalu ketika itu ada qaul yang mengatakan bahawa bila kita solat berjemaah ni, maka kekurangan itulah yang akan ditampung oleh imam. Oh, besar juga tanggungjawab imam ni kan. Imam kena tanggung. Itu besar tanggungjawab dia. Itulah tuan-tuan, jadi imam ni bukan senang. Tapi kalau tuan-tuan sedar, ilaun imam lah yang paling rendah. Kan? Tugas imam ni bukan senang, tapi ilaun imam lah yang paling rendah. Nak buat pinjam loan kereta pun tak lepas bah. Ada kawan masa orang kan, mengeluh dia, kesian orang bank. Dia kata, Ustaz, aku ni kesian dengan imam-imam kita. Kenapa? Kesian pada orang ni. Pinjam bah kesian, mau beli kereta. Tapi bila tengok gaji, dia kata, ya Allah, kesian, aku mau tolong pun susah, dia kata. Nak bagi cukup syarat minimum supaya dia dapat loan kereta, buat loan kereta, tak dapat. Kesian dia. Itulah nasib imam kan. Tapi pada hakikatnya tanggungjawab dia besar. Dia bukan dari segi sudut bacaannya sahaja. Banyak dilihat imam ni jadi role model. Kalau dulu-dulu kita di kampung, imam ni tempat rujukan. Bergaduh rumah tangga, suami isteri, rujuk imam. Mau kenduri kendara, imam. Bab kematian, rujuk imam. Imam yang paling laku bila masuk bulan Syaban. Kenduri banyak kan bulan Syaban, sampai dapur imam pun tak berasap. Kadang-kadang dia mengatur lagi tu. Kawan ni kenduri ahli qaryah dia, kenduri dia. Okey, ada kosong pun lepas zuhur. Okey, imam. Datang pula hari yang sama, ada kosong pun lepas asar. Okey, ngam. Lepas maghrib pada, lepas isya ada, lepas subuh pun ada bah. Oh, imam dia. Dia mau layan tu, ya Allah. Tahu jawab besar imam ni. Tuan-tuan, kita respect lah imam ni, sungguh. Saya bila masuk kampung-kampung kan, kita tengok peranan imam. Subhanallah. Kalau yang kena muda-muda okey lagi, tapi kalau yang kena sudah berumur bah. Tapi ada juga yang gagah. Kadang peranan imam ni bukan sekadar mengimamkan solat, dia juga mengajar Quran. Kadang-kadang yang mampu untuk bagi kuliah ilmu, dia bagi sampaikan. Kalau saya di Kedah dulu, imam-imamnya power-power, mampu buka baca kitab. Wah, saya dulu di Bukit Besar, Kedah. Saya ingat lagi ada seorang imam tua lah. Dia ada imam tua, imam muda. Di satu masjid tu, Masjid Al-Hadi nama dia, kampung Karyahan. Tapi hebat imam ni, ada jadual kuliah dia. Imam ada jadual kuliah dia, buka kitab. Itulah keadaan. Tapi imam lah yang paling sikit gajinya. Itulah tuan-tuan. Yalah, kita pun nak kata sebut macam mana, wallahualam. Tu kadang-kadang imam pun kesian, mencari juga dia pendapatan di luar kan. Cari-cari time solat, mana imam kita ini? Sana pergi memancing, kesian. Kenapa? Mau cari pendapatan lebih, mancing bah, kesian. Jadi demikianlah tiga keadaan orang yang masbuk. Jadi maknanya masbuk ni boleh berlaku tiap-tiap rakaat. Pada rakaat pertama boleh berlaku, pada rakaat kedua boleh berlaku.
Bila berlaku begitu, contohnya kita daripada sujud tadi nak naik qiyam, imam ni cepat, keadaan imam ni cepat, pergerakannya cepat, bacaannya cepat. Masa tu macam mana? Boleh kita tu naik je, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imam sudah rukuk, kita pun terus ikut rukuk. Tapi hukumnya masbuk, rakaat kau dapat, itu kau jadi masbuk. Boleh juga kau kekal sebagai muafiq, dengan syarat jangan tinggal 3 rukun panjang. Boleh kau sempurnakan lagi Fatihahmu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, imam sudah rukuk, alhamdulillah sampai waladhdallin, imam sudah sujud pertama, kita rukuk, dapat kejar lagi dah, dapat kejar. Kekalkan muafiq, kita sempurnakan bacaan suratul Fatihah. Selesai. Seterusnya makmum masbuk yang luput rakaatnya. Makmum masbuk yang luput rakaatnya. Bagi makmum yang masbuk, jika kerana hendak menyempurnakan Fatihah, ia ketinggalan hingga imamnya rukuk kemudian bangkit dari rukuk, atau ia turut rukuk bersama imamnya tetapi tidak sempat mendapat tumakninah untuk sekurang-kurangnya rukuk sebelum imam bangkit daripada rukuk, maka luputlah rakaatnya. Kita faham ginilah, yang kita faham biasa. Kita dapat rakaat bersama dengan imam ini bila mana kita dapat rukuk bersama dia, dapat rakaat. Tapi kalau tak sempat kita rukuk bersama, maka tak dapatlah rakaat itu. Imam rukuk, kita tak rukuk lagi. Bila kita nak rukuk, dia naik. Dia macam kita rukuk, pop dia gitu. Kita rukuk, dia naik. Tak sempat tumakninah. Tumakninah mana apa? Berhenti seketika. Kan rukuk serta tumakninah. Ini tumakninah kena jaga. Rata-rata kita melihat orang yang solat tiada tumakninahnya, tak sah semayangnya. Tumakninah ni apa? Rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah. Apa lagi? Duduk antara dua sujud kan, serta tumakninah. Itu dalam rukun. Sehingga Nabi sebut, jangan kamu sembahyang seperti patuk ayam. Ayam patuk. Kalau rukuk tu macam ada spring. Ai, dia boleh. Macam lampu ni. Oi, itu 20 rakaat 5 minit. Dah hairan. Gitulah. Kita bukan semayang gitu. Orang semayang begitu tak sah. Macam tadi. Maknanya bila kita rukuk, imam itu i'tidal, kita tak sempat tumakninah, maka luputlah rakaat itu. Kita tak dapat rakaat. Tapi kalau kita rukuk seketika ada tumakninah, imam baru naik, maka sempat, maka dapat rakaat itu. Biasanya kalau kita dalam kelambatan solat Jumaat, imam sudah tersebut tadi, dia sudah baca Fatihah, juga baca surah, kita baru sampai di pintu, kita pun lari. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Ada juga kita perhatikan orang nak mengejar dapat rakaat, dia lari dulu. Ini mujur dah, dekat ni, dekat. Kalau macam masjid negeri di atas tu, kita daripada tangga tu, woi, kapus-kapus tu. Sampai pula di mana? Di saf, terus Allahu Akbar, terus pohon. Hati-hati, takut tak sah. Kenapa? Mengabaikan rukun qiyam.
Rukun qiyam tu, kalau niat tu dia ada khilaf lagi. Mungkin dari kau sana kau sudah berniat masuk terus apa. Tapi qiyam tu, kau nak berdiri betul tu, nak berdiri betul, tiba-tiba kau tak berdiri betul, terus masuk, Allah Akbar, Allah. Tiada qiyam, tak sah sembahyang. Itu dah Nabi ajar kita, kalau dah lambat, buat cara lambat lah. Tak payah kau kejar-kejar. Apa kau mau kejar lagi saudara? Dah kau lambat, memang lambat. Rugilah ustaz dah dapat rakaat, besok datang awal. Besok kau datang awal. Dah lambat-lambat. Tak payah, relax, tenang je. Masuk soft, tenang, tak apalah. Imam sudah rukuk, tak apalah, rukuk lah. Kita masuk soft, betulkan. Itu kata qiyam. Qiyam ni kita antar dapat, kita punya belakang ni, kaki kita lurus, belakang kita pun lurus. Mana itu qiyam. Ini kadang-kadang belum steady lagi qiyam kita ni, entah masih bungkuk lagi kah macam mana, terus Allah. Tak sah. Tu kena berhati-hati, dan banyak kita lihat begitu. Kita lihat begitu bila orang solat berjemaah. Tu kena tertib, kita mengerjakan solat ni kena tertib. Dan itu juga contoh ataupun tanda-tanda orang yang khusyuk dalam sembahyang itu, bila mana ia menjaga, menyempurnakan rukun-rukun yang ada. Dan hendaklah ditambah 1 rakaat lagi selepas imam memberi salam, seperti yang disebut oleh Al-Allamah Syubramilsi. Wallahu a'lam. Selesai. Disunatkan tidak menyebut dengan zikir. Ni ada isu pula ni. Kan kadang-kadang kita sibuk perkara sunat di dalam kita punya solat, sehingga kita melalaikan rukun dalam solat kita. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Oh, dia bunyi itu waktu kecederaan. Oh, belakang. Ini belum lagi bunyi kan? Tu. Masih ada lagi. Tak apa itu. Kita tutup majlis. Ada soalan? Tapi biasanya dia ada soalan, dia ada jawab soalan kan. InsyaAllah kita sambung minggu depan, insyaAllah. Pinjam pen dulu, ada pen? Ada. Lupa, sudah tahu pen ke mana. Oh ini bagi terus ni. Allah. Ini mesti banyak stok ni. Tapi bagus juga ni. Saya suka yang begini sebab dia melekat kan? Saya. Jadi bagi terus ni. Masya Allah. Subhanallah. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah dapat pen baru. Bismillah. Jadi kita tangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Tetangguhkan dengan bacaan tasbih kafar dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.